sekejap. Semua perasan. Apa yang perasan? Semua perasan. Saya memulihkan stokin Kak. Memang lah, aku tahu. Pakai lah. Lagi kau sendiri saya pakai. Stokin Kak Ai tak puas-puas. Lepas tu saya lupa nak pulang. Akak pakai stokin apa tu? Okey. Apa? Kenapa? Saya lupa nak pakai. Tapi Kak Ai offer stokin dia. Lepas tu tak sedar beli. Hai Elinda. Hai Ainun, Zawani, Elinda. Lama tak tengok Kak As, rindu pula. Semalam pun Kak As ada live. Hari ni live lagi. Cantik Kak As hari ni. Baru cari lipstick. Hai Nurul. Sorry Nurul, Kak As tak sempat reply mesej Nurul. Kejap lagi Kak As reply ya. Okay, sebelum dia tolak balik Kelantan, lagi 10 minit lagi Dr. Rahman bagi 15 minit je untuk live. Sebab kedua nak gerak balik Kelantan. Okay, hai Lina. Okay, tak buat announcement tadi, terus live saja nak sembang. Hai Puan, mengada lah pula Ai Vivian. Tengok dia hai. Tengok ni. Siapa yang hai kat Kak As tadi? Ai Vivian. Hai Waida. Sebelum ni tak pernah tengok Kak As lah. Lepas join kelas hari tu baru set on noti. Baru dapat tengok banyak live. Oh ya yeah. Okay Dalila. Mau balik Kelantan boleh dating insyaAllah. Kak As balik ada kali ni 5 hari. Balik jaga mak Kak As. InsyaAllah ada rezeki boleh lah dating. Okay. Hai Syazimi. Hai Norella. Okay, Kak As tak nak buang masa sebab Tuan Rahman cakap bagi 15 minit je. Sebab kejap lagi nak gerak balik Kelantan. So Kak As just nak sembang. Sebab dalam Facebook Kak As suka bersembang benda-benda yang selalu diutarakan di inbox Kak As. Maksudnya yang inbox Kak As apa benda. Apa soalan diorang selalu dekat inbox saya, antaranya soalan-soalan diorang yang terlalu ramai lah. Dia tanya, saya baru nak mula bisnes. Ini antara soalan yang ni lah. Kak Az, saya ni nak teringin sangat nak buat bisnes. Nak pegang duit sendiri. Tak nak makan duit suami. Tak nak menyusahkan suami. Nak tolong ringankan beban suami. Saya nak buat bisnes. Tapi saya tak tahu nak mula daripada mana. Saya nak buat apa. Saya nak jual apa. Lepas tu saya nak mula pada mana, saya tak tahu. Okay. So ini Kak Az share tips yang ringkas lah. Sebelum Kak Az share ringkas, Kak Az ceritakan dululah. Kak Az cerita dulu. Ada satu cerita ni tentang Kak Az lah. Kak Az tak suka sangat nak cerita pasal orang ke apa semua. Okay. Cerita ni tentang Kak Az. Kak Az dulu pernah duduk terciduk. Terciduk tu maksudnya bila duduk terciduk tu tak payah cerita lah. Sebab apa? Kita orang bisnes kan, akan ada masa kita terjatuh, ada masa kita naik kan. So pernah satu masa Kak Az duduk, tak ada modal, tak tahu nak buat apa ni, nak start balik ni macam dah down dah. Okay, dah rasa down, tak tahu nak mula balik macam mana. Kita akan ada satu tahap macam tu. Walaupun kita dah mula bisnes lama pun akan ada tahap tersebut. Kak Az ingat cakap ayah Kak Az. Kak Az dah down sangat, bapa Kak Az cakap apa? Tak apa Kak Cik. Kak Az ingat sampai sekarang ayat dia. Tak apa Kak Cik, patah sayap bertongkat paruh, dia kata. Abang Kak Az ni dia cikgu BM. So ayat dia memang banyak kiasan. Patah sayap bertongkat paruh. Kak Cik dah pernah mula. So Kak Cik tahu macam mana nak mula balik. Ayat dia. Kak Cik dah pernah mula dan Kak Cik tahu mana nak mula balik. Maksudnya, dia maksudkan Kak Az, so mulakan balik macam mana Kak Cik bermula. Ayat dia Kak Az ingat. Maksudnya dia tahu dulu kita bermula dulu, kita ingat balik. So bila kita down, kita ingat balik macam mana saat kita mula sampai tahap macam ni. Okay, maksud kita mula dulu. Okay, kita mula dulu, kita beria kan, buat offline, kita pergi dekat, kita sanggup ada flyers, tebalkan muka, duduk dekat pasar raya sebab dapat sales semata. So bila kita dah income dah banyak sikit, kita down, kita tak tahu nak mula mana-mana. Kita mulakan balik daripada step yang kita awal-awal, yang kita sanggup pergi mesej seorang-seorang, Assalamualaikum, saya menjual tahu bergedil. Okay, kalau berminat nanti submit order kat saya. Kita sanggup mesej seorang-seorang. Masa kita awal bermula. Masa zaman dulu kan kita tag kawan-kawan kita masa kita bermula. Penat tau buat benda-benda macam tu. Tapi itu semangat yang kita ada pada awal bermula, yang kita kena ada pada saat kita jatuh. Itu selingan.
Okay, so bila dia cakap macam tu, Kak Az rasa Kak Az kena mula. Sebab Kak Az tahu jiwa Kak Az ni still business. So apa yang Kak Az buat masa tu, Kak Az ada tudung. So Kak Az masa tu cikgu. So Kak Az ada banyak tudung bawal macam ni. Okay, tudung bawal Kak Az tak mahal, RM20, RM25. So tapi kita cikgu, tudung kita terlalu banyak. Kan, beli tudung banyak. Apa yang Kak Az buat, Kak Az kumpulkan semua tudung bawal Kak Az jual masa itu dengan harga, Kak Az keluarkan semua, Kak Az jual. Kak Az jual tudung bawal Kak Az dengan harga RM5, ada yang jual RM3, Kak Az jual. Kak Az tinggal beberapa helai untuk Kak Az pakai. Terpaksalah baju-baju yang Kak Az ada, Kak Az jual. And then Kak Az jual baju, tinggal beberapa helai untuk Kak Az pakai untuk diri Kak Az, yang lebih Kak Az jual. And then masa tu Kak Az ingat lagi, Kak Az ada iPad. iPad tu Kak Az beli mahal tau. Tapi Kak Az nak juga duit untuk gunakan untuk bisnes Kak Az. Kak Az jual, Kak Az tinggal dapat iPad tu, orang nak beli dengan harga 1,5, Kak Az sanggup jual. Iron dengan kettle masa tu, dengan apa tu, pemanas air, berapa ringgit je, RM20. Kak Az kumpulkan semua barang, Kak Az jual. Masa tu grup yang Kak Az guna grup Shah Alam Resident. Masa tu Kak Az duduk Shah Alam. So Kak Az jual semua, Kak Az dapat dalam RM300 sahaja. Apa yang Kak Az tahu, Kak Az ada satu kepakaran pada tahun 2013 itu adalah Facebook Ads. Apa yang Kak Az buat adalah Kak Az cari satu produk, okay, yang tak perlukan Kak Az modal. Tapi Kak Az dapat 300 tadi, takkan tak guna sebagai modal? No, Kak Az tak gunakan 300 itu sebagai modal untuk ambil produk. Kak Az tahu dalam bisnes, sebab Kak Az dah start lama, Kak Az tahu dalam bisnes ni, you all kena ingat, nombor satu bukan produk. Nombor satu adalah marketing. Macam mana kita nak marketingkan supaya produk itu jalan. Produk berada di dalam nombor keberapa. Nombor satu adalah marketing. Apalah guna kalau produk itu sampai cecah langit ketujuh, sampai ke bumbung, sampai buah katil, sampai ke lubang jamban, tapi tak tahu macam mana. Tengok staff aku gelak. Sebab tak tahu produk stok banyak, tapi tak tahu macam mana nak habiskan stok itu, tak guna. Okay, so kalau kita ada stok yang sedikit, kita tahu habiskan stok, akan sentiasa berjalan masuk kepada kita. Tapi kalau stok tu ada, kita tak tahu macam mana nak pasarkan, sama keadaan dia. So apa yang Kak Az fikir pada masa tu, aku kena pumpkan duit 300 yang Kak Az dapat daripada jualan tu, Kak Az kena pump kepada marketing, bukan pump kepada produk. Apa yang Kak Az tahu, kekuatan Kak Az adalah run Facebook Ads. Kak Az pandai Facebook Ads. So Kak Az gunakan 300 itu, Kak Az cari dulu Kak Az cari produk untuk sebagai dropship. Okay, so Kak Az pump kan untuk run ads RM300 tu. Okay, so Kak Az dapat keuntungan, dapat sikit je. So Kak Az pump kepada marketing. Barulah Kak Az ambil stok. Daripada keuntungan tu Kak Az ambil stok sikit-sikit. Itu dimaksudkan mula balik seperti kita bermula dahulu. Dulu kita mula dengan untung sikit je. Sekarang kita terduduk dengan kerugian yang besar. Tak ada masalah pun untuk kita mula balik dengan keuntungan yang kecil. Okay, so tak ada masalah pun, nothing. Tak ada apa pun. Yang penting kita mula balik, jatuh mula balik. Okay, tapi yang penting janganlah jatuh dalam lubang yang sama. Orang kata sekali jatuh lubang sama tu tak sengaja. Kali kedua jatuh tu tak sengaja. Kali ketiga jatuh lubang sama tu bagi bodoh. Okay, okay. So jangan, out of record perkataan anda bodoh tadi. Sebut lagi. Okay, so jangan kita repeat benda yang sama. Jangan jatuh dalam lubang yang sama. Okay, so, untuk orang yang baru berbisnes, apa yang kita kena buat? Okay, pertama, cari ilmu dahulu. Sebab tu orang kata, antara pelaburan duit dengan pelaburan ilmu paling berbaloi. Pelaburan ilmu paling berbaloi. Orang ada duit beratus juta, tak ada ilmu macam mana menggunakan duit tersebut, duit itu akan habis. Tapi orang yang ada ilmu, daripada duit yang sikit, dia boleh biarkan duit yang sikit itu menjadi banyak dengan ilmu. Okay, pelaburan paling penting ilmu. So kalau orang yang baru bermula berniaga, kalau kamu jumpa adik-beradik, sanak saudara, tim, orang sekeliling, kalau dia minta pendapat kamu, don't be selfish. Orang jumpa Kak Az, even Kak Az ada produk, Kak Az ada produk di Lofa, Kak Az ada produk tudung. So kalau Kak Az tak suggest orang, kalau orang datang, saya baru nak berniaga, Kak Az tak akan cakap ke orang tu, apa kata awak jadi ejen tudung Kak Az? Tanyalah, tak ada orang datang inbox Kak Az, kalau dia cakap, oh jadi ejen saya. Kak Az tak akan suggest orang jadi ejen Kak Az. Okay, apa yang Kak Az cakap, pergi belajar dahulu. Ilmu apa yang awak kena belajar? Ilmu macam mana nak uruskan duit, ilmu macam mana nak jadi dropship, ilmu macam mana nak brandingkan diri. Cari ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu mana nak mula dahulu.
Okay, pastikan cari ilmu. Kalau you all dapat duit, kalau BSP lah contoh RM10,000 kan. Oh, RM10,000 dapat duit ni terus jadi founder produk. Itu kesilapan paling besar. Mulakan RM10,000 itu dulu, simpan RM2,000 saja untuk produk RM8,000 tu. Awak spend untuk marketing dan juga untuk cari ilmu. Pertama sekali, cari ilmu dahulu. Carilah, okay. Cari cikgu yang bukan okay, carilah. Okay, macam itulah. Okay, yang kedua, okay, mulakan ada circle yang positif. Maksudnya, kita bukan cari orang yang boleh downkan kita. Kalau kali pertama kita jumpa saudara kita, aku rasa aku nak meniaga Koko Jar lah. Manalah aku, ramai sangatlah orang jual Koko Jar. Jangan ambil part pada benda yang negatif. Letakkan dia sebagai satu tempat, negatif. Okay, dia dah downkan kita. Melainkan kalau dia cakap pada kita, Koko Jar dah ada ramai orang jual, aku suggest kau jual yang ni. Sebab kaji market, biar dia tunjuk fakta kat kita. Kalau dia sekadar cakap hanya untuk menjatuhkan kita punya semangat, letak tepi. Anggaplah dia hanya adalah satu parasit yang akan bawa kita lebih jauh untuk lebih down dan tak bermula. Okay, orang-orang macam ini kita jangan. Sebab tu kalau kita orang bisnes, Kak As kata bukan Kak As resis ataupun kita bukan nak duduk kelompok kita. Tapi sesungguhnya hanya orang bisnes yang faham orang bisnes. Okay, hanya orang bisnes faham orang bisnes. So, cari kelompok yang boleh buat kita rasa macam motivate, yang boleh buat kita rasa ke depan. Sebab tu orang kata nak income 100,000, berkawan dengan orang yang income 100,000. Okay, kalau kita nak income 1 juta, cari kawan yang income 1 juta. So, kita boleh belajar dia orang macam mana nak jana duit macam dia orang. Okay, so, bukan resis, masuk kelas, itu caranya yang paling, insyaAllah paling betul. Okay, satu lagi, bila you all dah bermula, jangan hilang fokus dan paling penting konsisten dalam apa saja yang kita buat. Hari ni kita jual Koko Jar. Hari ni, okay, aku dah ambil produk ni, aku dah jadi dropship Koko Jar. Tiba-tiba hari ni jual tak laku. Tak jadilah Koko Jar. Esok jual emas lah pula. Tiba-tiba tak laku lagi emas. Lusa jual baju pula. Tak boleh. Okay, sebab apa? Untuk orang kenal, orang ingat produk kita apa semua. Ambil masa. Yang penting kuasa fokus. Fokus pada satu produk dahulu. Waalaikumsalam Kak Yun. Rindu Kak Yun. Dulu coaching As tahun 2017 kan Kak Yun. Okay, so kita mula dengan fokus pada satu benda. Ambil satu benda yang kita boleh fokus. Tak boleh. Tapi kalau kita jumpa tune tu, cari tune dalam masa 3 bulan. Kalau 3 bulan tak ada tune lagi, selepas kita dah pergi kelas, dah ambil ilmu semua tak ada tune, maksudnya produk itu bukan rezeki kita. Tapi kalau dah tempoh 3 bulan tu, baru sehari 2 terai tak laku, tak jalan, tak ada customer, tak ada repeat order, maksudnya ada something wrong dengan you all punya dengan jalan tersebut untuk jual produk tu. Cari produk yang sesuai dengan diri. Okay, cari produk tu and then fokus. Jangan terlalu banyak produk. Fokus pada satu produk sahaja dulu. Ini untuk yang orang yang baru bermula. And then, yang seterusnya, bila kita fokus pada satu produk, okay, jangan hilang fokus pada satu produk. And then, bagi yang baru nak menjual ni, cari produk yang untungnya tak besar tak apa. Tapi harga margin dia ataupun harga produk dia tidak terlalu mahal. Okay, sebab apa? Kalau you all baru first time nak berniaga, baru pertama kali nak berniaga, you all dah jual produk dengan harga yang mahal, you all akan dapat banyak objection atau rejection daripada customer. Banyak penolakan atau rejection daripada customer yang boleh buat you all down pada kali pertama. So, awal-awal cari produk yang senang dijual, walaupun untungnya kecil, tapi sudah cukup untuk memberi semangat untuk you all jual lagi. Sebab tu dalam staff Kak As suka, dia orang bermula dengan apa? Okay, Kak As tanya, dia orang mula dengan Koko Jar, dia orang mula apa? Sebab makanan antara produk yang senang dijual, walaupun margin dia tak besar, tapi bila kita jual pertama, kita rasa seronok kan? Bila kita dapat jual kali pertama, ada orang beli, kita pun rasa macam nak cari lagi customer. Mesti kita kena ada target, okay? Kita buat target lagi. So, jual kali pertama, okay, ada orang beli. Rasa nak beli lagi, rasa orang nak beli lagi. Baru kita semangat. Kalau kali pertama, you all dah jual satu jus yang berharga 128, dapat customer reject. Kali pertama, you all dah tak dapat tak dapat mengatasi rejection itu, you all akan down and then down teruslah. So, untuk yang baru bermula, cari produk yang senang dijual dan harganya tidak terlalu mahal. Okay, yang seterusnya, pastikan you all ada target dan matlamat. Contoh, you all baru bermula as a dropship. Jangan letakkan mind kita as a dropship seumur hidup. Okay, kita kena letak target. Okay, dalam masa 1 bulan, aku kena naik daripada agent daripada dropship. Daripada agent ni, aku kena naik sebagai
stokis. Dalam masa stokis ni aku kena naik sebagai leader. Sebab apa? Sepanjang tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu kita dah lalui proses. Proses tu adalah melalui apa? Melalui ilmu yang kita dapat, melalui benda perjalanan yang kita buat, proses yang kita lalui. Takkanlah kita proses yang kita lalui itu tak ada berkembang. Takkan daripada berjalan je lalang merangkak. Ada orang tak pernah berjalan atau merangkak. Mesti kita nak berlari cepat-cepat kan? So letak satu target, letak sebulan. Kalau sebulan kita letak daripada dropship ke agent, so kita letak tulis sesiap. Bila dropship ke agent aku perlukan berapa? Sekarang dropship aku ada 2 customer. So bila nak masuk kepada agent, aku kena ada berapa? Aku kena ada 5 customer. So bila you all tulis macam tu, you all tahu dalam 5 customer tu apa yang you all dapat buat untuk dapat 5 customer. Of course you all kena upkan lagi marketing. Macam mana nak suruh dapat 5 customer? Kalau sebelum ni you all guna dropship, you all hanya meniaga dekat marketplace Facebook ataupun meniaga dekat jiran-jiran tetangga atau dekat grup, you all nak pergi kepada agent, of course you all kena up marketing, mungkin melalui Facebook personal, melalui story, melalui live, melalui IG ataupun melalui apa sahaja, sebab kita nak up kepada agent ni. So takkan kita nak buat cara kerja daripada dropship sama sehingga ke agent. Letak satu tingkat lain, cepat kita up. Jangan sampai kita satu level sahaja. Okay? Laju. Okay dah pukul 2. Rasa cepatlah masanya ke? Rasa dah. Okay, ini the last part sebelum Tuan Rahman panggil nak balik Kelantan ni. Okay, sampai sebab balik Kelantan nanti tak ada line. Okay, ini dah sikit je sebenarnya untuk yang baru nak mula. Yang paling penting, ini Kak As rasa bukan yang geng-geng baru mula jugalah. Yang geng yang bertahun bermula, 10 tahun bermula pun ada yang kantoi lagi bab ni. Okey, ada yang tak boleh lagi bab ni. Itu mengurus kewangan dengan betul. Maksudnya kewangan tu duit keluar masuk. Okey? Kita tidak kira. Kadang-kadang kita kira yang besar je. Besar tu apa? Keuntungan kita. Daripada 100 kita dapat, untung tolak dapatlah RM80. RM80 tu harga modal, RM20 tu yang kita kira sebagai untung kita. So, bila kita tak calculate betul-betul, rupanya kita tak untung pun. Mana duit pergi? Mana duit pergi? Tak nampak. Sebab apa? Kita tak kira sehidden benda. Apa tu yang bagi free COD? Customer minta free gift tu. Free COD. Oh, saya nak free COD lah. Tak apa-apa pun saya free COD. Isi minyak dah RM20 ni. Okay? Daripada Shah Alam, dia boleh hantar sampai Sepang. Tak apa, free COD. Okay? Belum lagi sampai dekat free COD tu, customer minta free gift. Oh, tak apa pun, saya boleh bagi free gift. Setakat bagi satu lipstick tak ada masalah pun. Okay? Kita tak kira hidden tu semua. Apa lagi yang kita belum kira? Belum lagi kita kira kalau bungkus parcel tu, kos satu plastik tu kita belum kira. Kita tak urus betul-betul. Tak urus tu maksudnya mana? You all tak recordkan benda yang nampak, yang konkret, yang you all nampak abstrak. Barang harga 80, jual 100, untung 20. Itu sahaja yang you all nampak. You all tak nampak di sebalik itu. Daripada RM20 itu yang you all nak modalkan untuk buat marketing, untuk nak run ads, untuk bayar orang review, untuk nak bayar nak bayar untuk apa-apa sahajalah dalam marketing you all dalam RM20 itu. Yang you all tak kira sekecil-kecil benda. Sebab tu untung tak, orang kata meniaga tak untung. Belum lagi nak buka sistem agent stokis, nak cari dropship kat bawah, nak cari orang tolong jual kat bawah, nak bayar berapa. So tak nampak. Urus kewangan betul-betul. Yang paling penting, nak lagi banyak lagi ni sambung sebenarnya, tapi tak boleh ni. Bang, boleh bang 3 minit lagi? Okay. So yang paling penting sekali, okay, Tuan Rahman bagi 3 minit. So yang last one, you all kena ada satu benda yang bersistem. Sistem tu maksud mana? Kita ni orang berniaga, kita duduk dalam satu benda yang, satu negara, negara yang ada undang-undang, ada law. Kita law ni, benda yang kita tak pakai lari sampai bila-bila. You all lari kiri kanan pun orang cari. So pastikan pertama sekali sebelum berniaga, daftar SSM dulu. Tak mahal RM70. Alah mahal lah RM70. Tak mahal sayang. Daftar dulu sebab banyak kemudahan. You all nampak di sebalik duit yang keluar itu. Tapi you all tak nampak income di sebalik you all pendaftaran tu semua. Daftar SSM tu dulu RM70. So bila daftar SSM, okay, daftarlah you all dah dapat income semua tu, daftar cukai. Cukai tu sebenarnya you all nampak macam nak lari bercukai. Jangan lari daripada cukai. Belajar urus cukai. Daripada you all bayar cukai tu yang you all boleh nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli ni. Okay, so cukai tu you all kena, jangan lari. You all lari macam mana pun lagi dia kejar.
Okey, lagi kejar. Belajar urus cukai. Okey, dah ada SSM, dah ada cukai, buat KLBSP untuk diri sendiri. So, bangunkan sesuatu benda yang bersistem untuk diri sendiri. Tak payah sendirian berhad. Enterprise pun dah boleh buat dengan benda-benda tu semua. And then, baca daftar SSM dapat geran. Yes, dapat geran lah. You all nak mohon apa lagi? Bank pun nak bagi facility lah. Macam-macam dia boleh bagi. Okay, so pastikan bisnes kita ni biar ada sistem. Masalah yang Kak As jumpa, Kak As dah coaching start daripada tahun 2013 sehingga sekarang tahun 2020, Kak As jumpa ramai kes founder produk. Masalah paling besar founder produk, dah marketing produk ni kau boom. Tapi benda yang kita terlupa adalah hak patent. Kita tak daftarkan company kita dekat kita punya MyIPO. So apa yang berlaku, ada certain nama dah gah, dah naik billboard, dah orang kenal apa semua, tiba-tiba nama tak boleh guna pakai. Okay, Kak As pernah berlaku pada Kak As sendiri. Contoh King Asman, kita orang tak boleh guna King Asman tu. Dalam enterprise boleh guna, tapi sebab kita orang tak check dekat MyIPO apa semua, rupanya tiba-tiba King tu tak boleh guna. So that's why kita orang tukar kepada Asmanco. So banyak sangat company yang Kak As jumpa macam tu. Kalau dekat luar negara, dia orang punya business, daftar dulu hak patent, berniaga kemudian. Dekat Malaysia tak, berniaga dulu, hak patent tu datang kemudian. So bila banyak isu-isu berbangkit, kacau lah. Okay, ini siapa-siapa yang ada hak patent lah. Even perkataan ada hashtag pun ada yang menjadi isu dekat MyIPO juga. Hashtag dropship pun perlu SSM. Ya, dropship pun perlu SSM. Selagi mana benda itu memberi keuntungan pada kita, aktiviti perniagaan, tak kira dropship ke, retail ke, borong ke, whatever, SSM itu wajib. Okay. So, setakat itu sahaja. Okay, so siapa tahniah semalam Kak As rasa memang gila-gila lah. Semalam yang mendaftar untuk kelas pemantauan personal branding, Kak As rasa dekat ramai Kak Izra kan? Pemantauan personal branding, kelas close sale pun ramai, kelas bini agent pun ramai. So, siapa yang belum mendaftar, boleh klik dekat Kak As punya description tu. Kak As letak description tak? Saya letak description tak? Dekat live tu. www.astiacademy.com. You all boleh klik kat situ. Kak As ada buka kelas untuk 2021 Bukan bulan ini bulan ni tak ada full, tak ada kosong. 2021 saya letak tak? www.astiacademy tu. Dekat description saya. Ada you all boleh klik dekat astiacademy.com tu. Ada kelas pemantauan personal branding selama 60 hari dipantau, diberi markah. Ada kelas close sale. Ada kelas close sale ni webinar. Kita buat webinar selama 7 hari. Maksudnya 7 hari untuk you all view. And then kita ada webinar bini agent. Ini yang Kak As tak pernah buat secara webinar. Selalu Kak As buat kelas online. Webinar bini agent, webinar close sale dan juga pemantauan personal branding. So you all kena grab sebab semalam dah ramai mendaftar. Kak As tak tahu seat ada berapa. You all just klik dekat link Asti Academy tu. And then selamat mendaftar. Okay, so Kak As nak gerak balik ke Kelantan. Terima kasih semua yang view live ini. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.